Assalamualaikum, Fatimah Aini, Mina Dapok, Adriana Azrin Azman, Waalaikumsalam, Nurli Yusuf, Suzana Amiruddin, Nur Alis, Arita Bakar, Zainul Abdul Rahman. Dah sihat dah cik? Ever Rose, Mahani binti Mustafa, Wawa Jusuh. Wawa Jusuh ni orang tua ke orang muda ni? Latifah Sukarjo, Azmina Juliana, Nur Aini Abdul Rahman, Ruby Zamad Zain, Siti Zabedah, Nur Hanizah Hamid, Rodia Arsyad, Sadiah Junus, Robiah Yahya, Rodia Syarif, Hanidah Mansur, Nur Kasih, Ida NZ, Nur Aqidah Mawardi. Biar betul ni saja dia intai kita dari Madinah ke dari Mekah tu Ustazah Aqidah, Masya Allah. Fatimah Ahmad, Masliza Bagira, Nur Haliza Yusuf, Zunaiza Ahmad, Subhanallah. Nur Mala, Aizan Mamat, Zan Abu Kasim. Sahabat-sahabat Latahzan submit doa banyak-banyak. Ada orang dari Tanah Suci mendoakan kita ni. Wan Mahani, Marhaini, Nur Azib, Suhana, Siti Hafizah Mukhtar, Masya Allah, Maria, Sanisah Ahmad, Siti Anisah Masnur. Selalu terbalik Masnur ke Mansur ni. Rosnah Syarif, Wani Yahya. Banjir sikit kat Pendang, Allahu Akbar. Semoga dipermudahkan. Suraya, Sanis, Ayah Gaus, Nur Azlina. Masya Allah, saya baru habis. Alhamdulillah selesai dah umrah pertama Ustazah Aqidah. Tahniah, Masya Allah, umrah mabrur, umrah maqbula, amin. Okey, lepas tahallul tu tolong doakan sahabat-sahabat Latahzan diangkat daripada segala sakit. Mana yang sakit Allah sembuhkan, diangkat dari sedih duka cita Allah gembirakan, ditunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Tahniah umrah pertama yang sukses, insya-Allah. Menjadi semangat untuk next lagi, memimpin demi ummah kerana Allah, amin. Wah, alhamdulillah. Wah, berapa gelen air mata jatuh ketika bertawaf, bersa'i tadi, subhanallah. Ustazah Nur Aqidah Mawardi, sahabat-sahabat bersama kita baru lepas tahallul di Mekah. 7, 6, 5, 4, 3, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pukul 2 pagi lah kat sana sekarang. Mariam Muhammadin, Hafiz Azliati. Betul, niat betulkan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, amin. Ustazah Aqidah dengar Latahzan depan Kaabah, Masya Allah. Bagi yang tak kenal Ustazah Nur Aqidah, boleh mustahil lah tak kenal, kat mana-mana ada dia, subhanallah. Dia dah habis nangis-nangis lah dia tu depan Kaabah. Habis tahallul patah balik dekat Kaabah ke apa? Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Salam pada semua jemaah tahniah selesai melaksanakan umrah yang pertama. Baik, alhamdulillah. Kita pukul berapa? 300 lebih dah. Maka kita kena start, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam Ustazah duk pok-pek terlupa nak doa ya. Subhanallah, minta maaf. Tahniah, sekarang sedang berjalan penonton kita lebih 300 orang menuju 400, insya-Allah. Berdoa yang baik-baik, insya-Allah doa tu akan ada connection dengan Ustazah Aqidah yang sedang berada di hadapan Baitullah sekarang ni, depan Kaabah lepas bertahallul. Ustazah tahu dah tu umrah pertama. Pertama kali pula memijakkan kaki ke Baitullah. Walaupun letih tapi sangat puas, Masya Allah. Dan rasa tak nak balik. Kawan ajak balik pun tak apalah, Kak balik dululah, saya nak duduk depan Kaabah ni. Kaabah tu Masya Allah, pandang saja dah pahala. 20 rahmat diturunkan ketika orang melihat Kaabah. Belum lagi bertawaf di Baitullah, belum lagi kita beribadah di sekelilingnya dalam kawasan Masjidil Haram. Masya Allah. Dan Ustazah Aqidah, jom kita doakan seluruh sahabat-sahabat Latahzan sentiasa dapat rezekinya Allah untuk meminjakkan kaki ke Baitullah, amin. Tak tersebut satu-satunya, semua. Bahkan termasuklah yang dah pernah sampai, rindunya tu luar biasa. Semoga akan berulang lagi. Kita ke Mekah, Madinah, bukan kita nak
apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, jadikan Baitullah tanah suci itu seperti washing machine. Kita rasa dah berdosa bertahun-tahun, kita pergi Mekah lah bertaubat. Balik daripada Mekah buat dosa balik lah. Kan nanti kalau dah rasa berdosa lagi, pergi Mekah lagi lah bertaubat. Ingat Tuhan tu hanya ada kat Mekah? Tak. Allah sentiasa bersama-sama kita. Jadi kita yang berada di Malaysia ini mencemburui Ustazah Aqidah dan para tetamu Allah yang sedang berada di sana. Cemburu yang sihat, nak usaha dan doa tanpa henti untuk kita sampai ke sana. Amin. Semoga Allah pelihara Ustazah Aqidah dan sahabat-sahabat para tetamu Allah untuk diberi keselamatan sampai selamat balik bertemu dengan keluarga masing-masing, membawa pulang umrah yang mabrur. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk pok-pek ke dah baca doa tadi? Semalam sampai terlupa nak baca doa. Subhanallah. Tahniah sahabat-sahabat La Tahzan, hari ini anda masuk lagi tajuk yang baru. Seperti biasa, Ustazah Zai seperti mimpi dan sangat-sangat tidak percaya. Rupa-rupanya kita sudah berada pada bab 124. Masya Allah, tabarakallah. Setebal ini kitabnya. Toing, toing. Nak habis dah setengah muka ni. Ni yang dah ini sebelah kiri Ustazah ni yang dah habis kita belajar. Yang ni yang bakal. Semoga semua dipanjangkan usia dengan penuh keberkatan, panjang usia, sihat dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah, masuk bab baru 124. Dan tajuk ini, Allah, bila masuk tajuk baru je rasa macam, ya Allah, tak ada yang tak best lah tajuk dia, sahabat-sahabat. Saya kan sejak mengajar La Tahzan, setiap hari, orang kadang-kadang kan macam contoh hari ni di Al-Falah, Masjid Al-Falah, Subang, Masjid Al-Falah, ramailah asatizah hebat-hebat mengajar kat sana. Ustazah ni menumpang je kat situ. Kan ada ceramah khas lah hari ni. Lepas tu ketua muslimatnya Kak Salwa dengan Ustazah Isfadiyah berada di Tanah Suci sekarang. Jadi daripada kelmarin, bila berapa hari dah ditanya Ustazah tajuk apa. Saya dah sampai macam, sampai ke tahap macam mana bila orang tanya tajuk tu, tak tahu, tak nak fikir tajuk apa pun tak sempat. Tak sempat nak fikir tajuk apa. Maksudnya tu macam suruh je lah cakap apa-apa pun. Sebab kenapa suruh je lah apa? Bila dia bagi tajuk, Ustazah cakap Allah ni bukan kepakaran saja ni, kita mengaku je lah. Tapi kalau dia tak bagi tajuk, dia suruh kita fikir, kita sibuk dengan benda lain lagi kan. Nanti Ustazah tak bagi tajuk lagi. Sebab apa ya sahabat-sahabat? Sebab otak saya ni hari-hari memikirkan tentang tajuk yang ada dalam kitab La Tahzan. Itu sejujurnya. Tidak ada satu tajuk pun dalam kitab La Tahzan yang tidak best, melainkan best-best segala. Jadi bila orang tanya Ustazah, hari ni ceramah tajuk apa? Dia bukan kuliah berkala kan, kuliah bulanan ke kuliah mingguan, tak. Maksudnya kalau macam di Al-Falah ni, saya bukan jadual tetap. Saya hanya bagilah masa saya untuk mereka kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So disebabkan Ustazah berhari-hari ditanya tak bagi jawapan lagi, ketua muslimatnya pun ada dekat Mekah, so ditulis hari ni ceramah khas. Saya senyum je, ya Allah, lupa nak bagi, kesian dia duk menunggu. Sebab otak ni duk fikir tajuk-tajuk dalam La Tahzan. Macam tu, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Betul Rina Ali. Sebab kita setiap hari kan, jadi bila setiap hari tu macam, ya Allah, hari-hari jumpa benda baru. Hari-hari macam, Masya Allah, terlalu banyak nasihat-nasihat di dalamnya. Maka rugilah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, Kak Romna Mansuri orang Singapura ada kitab je. Sebab macam nak hantar ke Singapura ni, sahabat-sahabat timah khidmat macam ambil masa sikit kan. Sebab siapa yang istiqamah ni memang kena ada kitab lah sahabat-sahabat. Sebab
berapa kali sebab dah. Okeylah, sebab lah pula dada ni. Jangan bersedih. Tajuknya pun jangan bersedih lagi. Jangan bersedih kerana sedih membawa derita. Ada ke yang tengah sedih sekarang ni? Masya Allah, ada lagi ke yang tak tahu? Kitab ni dijual oleh tim khidmat Ustazah Zai. Mereka bantu menguruskan, mengepos lah sampai ke muka pintu anda, insya-Allah. Tapi janganlah hari ni bank in nak buku tu besok, lepas 3 hari dah pompek. Ini scammer ke apa? Kenapa saya dah bayar buku tak sampai lagi? Ayo, janganlah macam tu. Tim khidmat Ustazah Zai bukan bekerja dengan gaji ataupun upah, sahabat-sahabat. Mereka nak memudahkan urusan Ustazah. Mereka offer diri, Ustazah, apa yang saya boleh bantu, Ustazah, apa yang saya boleh bantu. Mereka tahu apa sahaja yang Ustazah jual atas nama Al-Fawaz akan masuk ke semula ke tabung Darul Fawaz. Tabung Darul Fawaz ni menguruskan pengajian, madrasah anak-anak. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Okay, jadinya Ustazah pun segan lah nak tanya banyak-banyak kali, kan, dah post ke belum dah, sebab mereka tahu kerja mereka. Tapi rekod kami tak pernah lah sampai 2 minggu buku tak sampai-sampai lagi, tak pernah. Mereka suri-suri rumah semua. Okay, suri rumah yang mereka ada tanggungjawab masing-masing. Waktu senggang mereka seminggu sekali, mereka akan berkumpul di rumah Ustazah ni untuk packing kan buku-buku anda untuk JNT datang kat rumah. Ambil JNT ke pos laju, pandai je Ustazah. Mereka lah yang pandai, Ustazah tak pandai. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada orang yang bank in hari ni, sebab hari ni mereka buat posting, contoh besok dah sampai. Ustazah tak sangka, saya baru bank in semalam, hari ni dah sampai. Macam itulah rezeki. Macam orang pergi tetamu Allah ni juga, kan Ustazah Akidah. Ada yang kata saya tunggu lama dah nak pergi umrah Ustazah, tiba-tiba dapat tu hari ni juga. Sahabat-sahabat, malam tadi Ustazah macam kurang tidur lah. Sebab sebelum tidur dalam pukul 12 malam, saya menangisi satu keadaan. Sedih juga ni. Okay, Al-Kisah nak kongsi ni. Apa yang sedihnya Ustazah? Bukan sedih hal peribadi kita, sahabat-sahabat. Bagi penabung-penabung tabung umrah dan amanah saham akhirat, kalau anda perasan, semalam Ustazah baru masuk satu berita gembira tentang tentang seorang suami isteri yang akan ke Baitullah, calon tajaan umrah. Okay, akan terbang. Seronoknya sang isteri tu sampai sujud syukur depan Ustazah. Bila saya cakap tahniah, pakcik terus menangis suami tu. Pakcik akan ke Baitullah bersama isteri pada 11 Disember. Tiba-tiba kita dah urus semua. Semalam dapat jawapan sangkut masalah dokumen, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adalah satu dokumen yang tak boleh nak lepas. Okay, daripada pengalaman kami dah berjumpa dengan segala otai-otai dalam bidang umrah ni. Siapa yang biasa menguruskan jemaah umrah, dia tahulah. Tak bolehlah saya nak cerita kat sini masalahnya apa, kan. Tapi memang untuk 11 Disember ni, setakat ke jam 12 malam tadi, isterinya tu tak boleh diterbangkan. So hari inilah saya tunggu keputusan pakcik tu nak terbang seorang, isterinya ditangguhkan ke satu tarikh lain sampai urusan dia selesai, ataupun macam mana. Tapi sahabat, saya ni sebab dah beri berita gembira, nak sampaikan tu, ya Allah, Kau berilah kuat jiwa makcik tu, ya Allah. Sebab kita tahu orang bila sedang bergembira, berharap kan macam mana perasaan dia. Sebab kawan-kawan kami dalam bidang ni semalam dah cuba bantu, tapi memang buntu sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk terbang 11 Disember lah, sebab masih dah suntuk untuk urusan visa mereka apa semua. Dan proses dia untuk diterbangkan tu bukan sebulan 2 selesai sebenarnya. Okay, jadi bantulah dengan doa. Okay, sahabat-sahabat, kalau rezeki macam contoh hari ni, besok kita urus, mudah sekejap je. Benda macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah sesungguhnya menguruskan para tetamu Allah nak terbang ke Baitullah ni. Saya rasa macam Masya Allah, kan, cabaran-cabaran yang semakin mengentalkan jiwa, mematangkan fikiran, berpaut sungguh-sungguh kepada Allah. Macam itulah
Amin Sanibah Haji Jamin. Sebab saya terasa macam yelah kan, bayangkan perasaan makcik itu, Masya Allah. So saya nak cakap, jangan bersedih kerana sedih membawa derita. Bukan saya lah sahabat-sahabat, tapi kitab ni cakap, okay? Jangan bersedih kerana sedih membawa derita. Okay? Majalah Al-Muslimun edisi 240 yang terbit bulan Safar tahun 1410 Hijrah. Ini kajian daripada Dr. Aid Al-Qarni, menyebutkan bahawa di muka bumi ini terdapat 200 juta orang yang bersedih. Ini kajian yang mereka buat pada tahun 1410 Hijrah. Saya tolong doakan urusan anak syurga. Masya Allah, anak syurganya nak cabut gigi. Semoga dipermudahkan. So cute, macam-macam lah berita dari sahabat Latahzan ni. Kalau Ustazah baca semua memang tak terhabis lah kitab Latahzan ni kan. Ustazah terpandang, semoga Allah permudahkan. Ya amin. Diana Ahyad, amin amin. Anda faham kan rasa Ustazah? Ustazah dah beri harapan, tetapi bukan atas kehendaknya kita. Prosesnya tu Masya Allah. Amin amin. Terima kasih yang mendoakan, amin. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kesedihan melanda seluruh dunia tanpa membezakan negara-negara belahan dunia barat dan timur, orang kaya atau orang miskin. Ia adalah penyakit yang menyerang semua orang dan pada umumnya akan membawa kepada bunuh diri. Anda nampak tak dia tulis? Ia adalah penyakit yang menyerang semua orang. Suka bersedih ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, penyakit yang menyerang semua orang. Wa na'udzubillahi min zalik, dan penyakit ini akan membawa kepada bunuh diri. Di mana ni? Di mana-mana belahan dunia barat dan timur, orang kaya dan orang miskin boleh ada penyakit bersedih. Sebab tu kitab ini dituliskan termaktub tajuknya dengan tajuk La Tahzan, jangan bersedih. Dan ada berpuluh-puluh bab yang macam contoh bab 124 ni, dia mulakan dengan jangan bersedih kerana sedih membawa derita. Ustazah, macam mana saya tak bersedih? Mak saya meninggal. Ustazah, suami saya meninggal. Macam mana saya tak sedih? Makcik tadi, macam mana saya tak sedih Ustazah? Saya dah berharap dah nak pergi umrah. Contoh. Masya Allah. Seorang yang paling sangat patut layak dibantu mencapai kriteria yang Ustazah Zain nakkan, sahabat-sahabat, sudah pasti berharap dengan air mata kegembiraan dia bersyukur depan Ustazah ketika itu. Tiba-tiba hari ini dia nak menerima makcik tak boleh terbang pada tarikh tu. Saya berdoa semoga urusan beliau dipermudahkan, boleh join kita untuk next. Sebab kita takkan stop terus. Kita akan bantu. Tapi usaha untuk terbang 11 Disember ni dah buntu semalam dah. Okay, memang kita kena buat plan B pula lah untuk seat mereka tu. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Jadi kita jangan sampai nak buat apa, nak menyebut, apatah lagi nak buat perkataan bunuh diri ni. No, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka untuk tidak merasakan kalau macam ni baik aku bunuh diri je, untuk tidak mengatakan demikian, tolong jangan lama sangat dalam bersedih. Jangan lama sangat dalam sedih. Paksakan diri untuk keluar daripada kesedihan itu. So, anda percaya tak bahawa bila Ustazah hadam akan kitab La Tahzan, Masya Allah, tak tercakap dari hati ni, engkau hadamlah sungguh-sungguh apa yang ada dalam La Tahzan, akan sangat membantu dirimu. Bohonglah dalam hidup ni kita tak ada sedih. Hatta hilang duit RM10 pun kita sedih. Kucing mati pun kita sedih, sahabat-sahabat. Kita dengar jiran tak jadi balik kampung pun kita sedih. Lah siannya kau, semalam kau nak balik kampung, kau tertinggal bas je pun kita sedih. Orang yang jiwanya lembut lagi mudah sedih. Masya Allah, sahabat. Tapi orang yang beriman, hatinya penuh ketakwaan, dia tak membiarkan dirinya dalam kesedihan yang lama. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jom kita fokus dengan tajuk jangan bersedih kerana sedih membawa derita. Kita tak nak derita, kita nak bahagia. Okey, kita teruskan. Bunuh diri
tidak pernah mengira nama-nama, kedudukan. Minta maaf sebut sahabat-sahabat muslimin muslimat. Ada yang kata, ish ustazah ni pagi-pagi ni sebut bunuh diri pula. Memang taklah aku tidak akanlah. Amin. Tetapi di sana ada iblis yang sentiasa mengintai-ngintai. Sahabat-sahabat, iblis adalah makhluk yang paling durjana, seronok berguling-guling dia kalau ada manusia, hambanya Allah ini mati dalam keadaan putus asa, yakni bunuh diri. Inilah geng aku, tambahlah lagi puak aku nanti yang akan duduk dekat dalam Masya-Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Semalam saya bercerita pasal tabung umrah amanah saham akhirat ni. Rupanya ustaz kata semalam menderu-deru orang PM dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan menderu-deru orang PM dia untuk tanya apa benda. Sahabat, tabung tu kita bukan menaja diri kita. Allahu Akbar. Tabung tu kita kita menabung sehari RM1. Buatlah tabung cap ayam ke dekat atas rak kasut bilik rumah kita contoh, sahabat-sahabat. RM1, letaklah bawah bantal. Ada makcik-makcik comel dia ikat duit 30 keping. Jumpa ustazah dekat masjid bagi. Amboi acik comelnya 30 keping duit. Dah ustazah kata jiwa istiqamah kena sehari RM1. Loroi kau. Kena loroi. RM30 dia hantar dekat ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya sahabat-sahabat, macam mana kita nak latih jiwa istiqamah ni? Ada orang yang boleh bagi ustazah, nah ustazah saya tak reti lah RM1 sehari, RM1 sehari. Bukan dia sombong, tapi betul dia terlupa benda yang kecil-kecil ni, dia terlupa. Saya tak boleh lah ustazah nak masuk tabung RM1 sehari, saya tak reti. Tak apa kak, RM30 sehari boleh je bank in dekat akaun Darul Fawaz. Lepas tu sahabat-sahabat, saya pun terlupa ustazah. RM30 terlupa, RM30,000 hangat orang macam ni. RM30 lupa, RM30,000 hangat. Sahabat-sahabat, maksudnya dia tak boleh angka kecil-kecil, faham? So dia akan jumpa ustazah, nah ustazah untuk tabung umrah ASA RM3,000. Saya kata Masya Allah banyak ni kak, kan? Tak apa saya masuk dalam tabung tu untuk top-up lah. Lepas tu saya tak boleh ustazah, RM1, RM30. Ustazah pun cakap, rezeki jangan ditolak. Saya ambil ni kak, bukan duit saya. Masuk untuk tajaan umrah fakir miskin warga emas. Ya saya faham ustazah, tak apa. Saya ikhlas ni bagi contoh. Banyak kejadian macam ni bagi RM3,000. So kak nak masuk dalam grup WhatsApp tu tak payahlah ustazah, remeh saya grup-grup ni. Okey faham. So RM3,000 masuk dekat dalam akaun tu. Tapi ustazah sempat dah selit. Terima kasih kak, tapi sayanglah. Sayang apa ustazah? Kata nak belajar jiwa istiqamah. Sahabat, wallahi niat ustazah tak ada lain. Ustazah hanya niat macam mana kita nak latih jiwa istiqamah. Sebab tu setiap hari mereka, setiap bulan, satu hari bulan mereka akan menerima mesej dari ustazah. Semoga kita dapat meneruskan jiwa istiqamah. Sehari RM1, sebulan RM30. Terima kasih bagi yang dah bank in, bagi yang dah transfer, bagi yang dah buat sumbangan. Bagi yang belum, sila berbuat demikian. Tu antara ayat ustazah setiap satu hari bulan. Setiap 15 hari bulan, ustazah akan tunjukkan penyata kita belanjakan ke mana. Kalau ni umrah dah start ni, nanti video-video ataupun buktilah mereka betul ditaja daripada KLIA balik semula ke KLIA. So duit tu untuk siapa? Sebenarnya bukan kita pergi umrah, sahabat-sahabat, kecuali kita termasuk orang yang layak tu. Seluruh Malaysia ustazah berjalan, ustazah akan bertemu dengan pengerusi masjid, imam yang jemput ustazah ceramah. Kan mereka selalu bagi minum kan lepas kuliah one off ni. Kalau kuliah seminggu sekali, orang pun tak nak bagi minum tiap-tiap minggu. One off ni ustazah bermusafir jauh kan, mereka kita sembang lah. Bagusnya pakcik ni, ya ustazah siap kita ni, Masya Allah ni surau ni dah macam rumah dia lah. Macam tu lah cerita. Ya ke? Umur berapa tu? Umur 60 lebih lah ustazah. Pernah pergi Mekah dah? Tak pernah ustazah, tapi dia lah tolong baca doa orang nak pergi Mekah. Bukan orang senang tu ustazah. Anak 8 orang. Kan dia teringin nak pergi Mekah, tapi itulah dia tak mampu ustazah. Rumah dia tu duduk ujung sana tu. Ustazah nak pergi, mai saya bawa. Macam itulah biasanya. Saya seronok sahabat-sahabat berukhuwah macam tu, bersilaturahim. Kita pergi tengok, ya Allah, saya tak boleh tengok rumah pun dah, ya Allah Tuhan, kesiannya orang ni. Macam tu.
Jadi bila kita sembang, bukan interview apa, bila kita sembang tu, pakcik macam mana pakcik tu lah, ustazah apa lagi nak buat, tua-tua ni pergi surau lagi, masjid lah. Allahu Akbar. Allah kata dalam Quran, in tansurullah yansurkum. Pakcik bantu agama Allah, Allah akan bantu pakcik. Tak maaf, pakcik tak teringin ke nak pergi Mekah, dah start nangis dah. Takkanlah orang Islam tak teringin nak pergi Mekah, ustazah. Pakcik menabung, tapi tabung pakcik selalu bocor. Nak besarkan anak, isteri sakit, nak kahwin nanti pun cari kita. Kita ni tulang pak kerat ni manalah nak larat. Buat kerja bendang je ustazah, menuring getah je ustazah. Cerita-cerita macam tu lah sahabat-sahabat. Allah, ustazah dah bergenang-genang dah air mata. Pakcik, kalau ada berita baik, pakcik nak diterbangkan ke Baitullah, pakcik nak dah. Tak jawab dah, terus menangis. Sahabat-sahabat, ya Allah, suasana tu kan satu suasana yang sangat pilu bagi ustazah. Tapi ustazah belajar banyak benda. Ya Allah, semua orang ada impian, semua orang ada cita-cita. Lebih-lebih lagi nak mengunjungi rumahmu, ya Allah. Okay, tolong permudahkan. Jadi ustazah balik bawa bincang dengan tim, dengan sahabat-sahabat. Pakcik ni kategori macam ni, macam ni, macam ni. So syarat utama adalah fakir miskin di kalangan warga emas. Warga emas kami bukan 60 tahun, 50 ke atas dah layak. Orang-orang kampung ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf. Macam baru ni seorang penggali kubur di Bentung. Ustazah pergi dalam tempoh, pergi, lepas tu balik. Kan, ustazah buat memang kerja-kerja yang kita tak bolehlah nak berlama-lamaan sangat. Kan sahabat-sahabat, hanya untuk sembang, nak tengok wajah dia. Sebab sekarang ni dunia macam-macam. Kan ada tiba-tiba siapa recommend. Kan sahabat-sahabat, kalau nak fikirkan ustazah tak amanah ni, pakcik-pakcik ustazah ramai lagi tak pergi Mekah. Tapi belum lagi kategori yang layak tu. Baik aku hantar duit amanah orang ni, saudara mara aku tak pergi lagi, ramai buat apa aku pergi Bentung, pergi Kedah, pergi Sabah, Sarawak pun ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita interview tu, kita tahu isi hati dia. Allah tunjukkan kita. Kita kena tengok. Alah, macam orang nak masuk Minang lah. Kan kena risik-risik dulu. Risik-risik. Tapi masa merisik tu janganlah bagi harapan. Confirm pakcik akan terbang. Jangan. Sahabat-sahabat, kesian kot lah nanti ada halangan-halangan. Saya merasa bersalah semalam tu yang makcik tu terkandas 11 Disember ni. Sebab silap saya masa mula-mula jumpa tu, saya terlupa nak tengok dokumen yang mereka hantar kat saya. Itu kesilapan ustazah ketika tu. Sebab saya dah ada pengalaman, kalau kes macam ni memang susah. Kalau saya tengok awal dokumen mereka tu, memang saya takkan bagi harapan lah pada dia. Ini saya datang, saya terus cakap 11 Disember terbang. Mau dia tak sujud syukur. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya semua ni pengajaran. Okay? Jadi orang tu adalah warga emas di kalangan fakir miskin. Fakir miskin tu bukanlah yang sampai tak boleh nak makan, tapi memang dah sampai warga emas tak mampu, sahabat. Tak mampu tu betul, bukan dia saya tak mampu. Sahabat-sahabat, Allah ajar orang beriman sikapnya tak meminta-minta. Faham Orang beriman sikapnya tak meminta-minta. Ustazah dah jumpa macam-macam. Ada orang yang mampu tapi sikapnya meminta-minta. Datin tajulah saya juga. Mana Haji Datin tak tajuk saya, tajuk orang tu. Ada dalam hidup ni sahabat-sahabat, ngending. Padahal dia mampu. Baju dia lebih mahal daripada baju kita. Ada manusia macam tu. Allah meremang bulu roma. Tapi yang ustazah jumpa fakir miskin ni, ustazah pergi tu, tak apalah ustazah bagi kat orang lain lah. Orang masjid duk recommend mereka ni. Orang masjid duk recommend. Tapi tak ada sifat meminta-minta. Orang ni yang ustazah cari. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Sebab itulah ustazah, tak apa, saya doa je. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Saya doalah sebelum pakcik mati dapat pergi Mekah. Masya Allah, bila kita bawakan beg umrah, cakap pakcik layak ditaja, pakcik akan terbang sekian tarikh, tak terkata. Dan paling ustazah sayu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila mereka sampai dekat Mekah ni, kita dah bawa dah hampir 300 orang sahabat-sahabat. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kegembiraan luar biasa. Betul lah, kita akan gembira bila kita menggembirakan orang lain. Mereka dekat Mekah sampai tak balik hotel. Sampai mereka tak nak makan. Pakcik, jom balik dulu. Tempat makan kat hotel tu pukul 2 dah tutup. Macam mana pakcik nak lunch? Pakcik kenyang, ustazah minum air zam-zam je. Orang lain solat 2 rakaat. Aduh, saya bila nak sebut ni memang akan menangis. Sebab apa, sahabat-sahabat?
Sebab saya pun pergi dulu dalam keadaan yang memang tak ada duit sebenarnya, tapi Allah jemput. Okay, jadi saya faham sangat perasaan tu. Tak balik hotel. Tak balik hotel. Kalau orang solat 2 rakaat, biar pakcik 4 rakaat. Kalau orang iktikaf 1 jam, biar pakcik 2 jam. Kenapa pakcik? Kita pun tunjuk maco gurau-gurau lah dengan dia. Kenapa pakcik? Yelah, orang lain boleh pergi lagi. Lepas ni ustazah, pakcik tak tahulah sampai mati pakcik tak boleh ulang lagi. Nikmat sangat pakcik nak duduk kat sini je ustazah. Saya kata, ya Allah, orang yang menaja, yang menabung sehari RM1, sebulan RM30 nak bagi kau sampai kat sini ni, sedang guling-guling kat rumah. Tapi mereka pun dapat pahala. Sebab jiwa istiqamah tu sahabat. Dan jiwa istiqamah sehari RM1 ni, kita tak jumpa ustazah-ustazah berapa belah orang. 11 Disember ni patutnya terbang 16 orang ke Baitullah, FOC, fakir miskin, warga emas. Yang syarat ketiganya, mereka mengimarahkan rumah Allah. Okay? Mereka aktif bermasyarakat. Mereka bukan jumud, duduk tak nak berkawan dengan orang, tak nak menjadi manusia bermanfaat. Kita nak cari orang yang Masya Allah, keberadaan dia di kampung tu banyak memudahkan orang. Kerja-kerja masjid surau banyak selesai dengan dia tu. Jadi kita nak jadikan benda ni semangat kepada orang lain. Orang tolong agama Allah ni kat dunia. Tengok kat dunia lagi Allah dah beri dah nikmat. Ini belum akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita nak share di pihak penerima sumbangan. Ya Allah, aku tak mengharap apa-apa selama ni, tapi Kau bagi nikmat macam ni ya Allah. Orang yang ikhlas. Di pihak penyumbang, Ustazah cakap, kita tak kira saudara kita ke siapa ke, asalkan dia saudara-saudara Islam kita yang betul-betul layak. Sebab tu Ustazah kena jumpa orang tu, kena sembang dengan dia. Adalah trik Ustazah nak sembang, nak memastikan mereka ni betul ke orang ni layak seperti yang orang recommend. Kadang orang recommend, betul Ustazah, rupa bendang ada berapa ekar. Bendang ekar ke apa? Berapa kalung macam tu lah kan. Bukannya miskin sebenarnya. Kan saya ni pegang amanah sahabat-sahabat. Kalau tak pegang amanah, baik saya guna duit tu untuk saya seorang. Kan sahabat-sahabat. Okey, selesai. Jadi siapa yang bertanya tentang tu, direct kepada nombor Ustaz Azwan 016-364-9048. 016-364-9048. Terima kasih sahabat tim khidmat yang duk tepek nombor akaun. Sepatutnya tak boleh letak nombor akaun terus. Dia kena WhatsApp Ustaz Azwan, saya nak join. Tak payah call sahabat-sahabat, minta maaf tak terlayan. WhatsApp Ustaz, saya nak join tabung umrah dan amanah saham akhirat. Nanti Ustaz akan bagilah toeng, siap dengan nombor akaun sekali macam tu. So kita follow je apa yang Ustaz tulis tu macam tu. Kalau terus bagi nombor akaun, saya tak happy. Tim khidmat minta maaf kalau terus bagi nombor akaun, Ustazah tak happy. Sebab apa? Tiba-tiba dia bank in. Bank in tu akan menjadi dana Darul Fawaz untuk kerja-kerja infak kebajikan yang lain. Kita tak tahu duit tu untuk ASA. So dia kena telefon Ustaz, saya nak join tabung umrah ASA. Baru Ustaz bagi nombor akaun, baru dia akan bank in. Bila dia bank in tu RM30, maknanya untuk bulan ni sehari RM1. Ustaz akan tanya nak masuk dalam grup ke. Okay, sebab dalam grup WhatsApp tu lah kita tahu perjalanan tabung tersebut. Masya Allah, minta maaf saya tak berniat untuk bercerita tentangnya, tapi saya terkesan semalam Ustazah terbercerita sahabat-sahabat. Kadang-kadang kan anda tanya, saya tak cerita pun. Sebab tak tahulah hari ni saya betul-betul terkesan dengan makcik yang tak jadi terbang tu. Semoga sahabat-sahabat inilah yang mengajar kita dalam Islam ni, sikit tapi istiqamah yang paling dipandang Allah. Ustazah saya belajar daripada RM1 sehari tu. Ya Allah, aku sebenarnya bukan orang kaya, tapi dengan mengasingkan duit sehari RM1 tu, macam mimpi. Dalam tempoh 6-7 tahun Ustazah Zai buat ni, macam mimpi. Dah dekat 300 orang kita taja ke Baitullah. Bayangkan kalau kita seorang-seorang, mana 10 tahun pun belum tentu lagi kita terbangkan seorang ke Baitullah. Tapi sebab ramai-ramai kita bersama-sama sahabat-sahabat, ya Allah, menggembirakan saudara kita ni tak tertanding bahagianya di hati kita. So kalau anda nak bahagia, banyaklah memberi bahagia pada orang lain. Kalau anda nak rasa gembira, banyaklah gembirakan saudara-saudara kita yang lain. Walaupun kadang-kadang kita dah beri bahagia dan gembira kepada orang tot, tiba-tiba orang tot lah yang sakitkan hati kita. Itu biasa. Tapi Allah kan ada
Allah akan gembirakan kamu. Sebab ini jaminan Allah. Tunaikan hajat saudaramu, Allah akan tunaikan hajatmu. Gembirakan saudaramu, Allah akan gembirakan kamu. Siapa saudara kita? Bukan Pak Long, Pak Ngah kita. Saudara kita adalah seluruh orang-orang Islam yang bersyahadah sama. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Baik, pergi ke sini. Minta maaf, saya memang sensitif kalau cerita pasal Baitullah, pasal pakcik-pakcik yang ditaja ke Mekah Madinah tu, sebab saya tengok dengan mata saya sendiri. Dan live mereka, sahabat-sahabat, saya masuk ke ceruk-ceruk kampung, kebun getah, saya tengok kehidupan mereka. Ya Allah Tuhan, kita pergi ke tempat-tempat macam tu, betul-betul engkau nak tinggi diri sikit, zoom, engkau siapa nak bongkak kan? Engkau baru nak besar diri sikit, engkau tak nampak ke ada saudaramu ni? Aduh, subhanallah. Betul lah sahabat-sahabat, kita tak boleh belajar ni dengan kitab depan mata. Okey, aku nak jadi orang baik tak? Nak jadi orang baik ni kena bermasyarakat, kena bergaul dengan ramai orang, kena tempuh, kita akan jumpa orang baik, orang jahat. Itu adalah pelajaran sebenarnya. Okay? Bunuh diri tidak pernah mengira nama-nama, kedudukan dan tidak pula negara asal. Namun demikian, bunuh diri itu tidak pernah terjadi terhadap seseorang yang beriman. Tidak pernah terjadi terhadap seseorang yang beriman. Ingat, kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, sahabat-sahabat. Jaminan daripada kitab ini, bunuh diri takkan terjadi terhadap seorang yang beriman. Sebab itu bila orang mengadukan, kadang-kadang sahabat-sahabat yang dalam bidang kaunseling kan, ya Allah Ustazah ni kita dengar lagi kes tertutup ni, kat berita pun tak keluar ni, dia mati bunuh diri rupanya. Ya Allah, kesiannya. Ustazah terus automatically keluar perkataan kesian. Kenapa kesian sahabat? Kesian. Sudah pasti poin utama dia mati bunuh diri kerana Allah tak pilih dia berada dalam keadaan iman. Dia tak beriman. Kalau dia beriman, dia tak akan mati dalam keadaan bunuh diri. Jadi iman ni sangat mahal sahabat-sahabat. Kita kaya raya macam mana kita tak boleh beli iman di mana-mana. Iman tu Allah yang campak. Sebab tu minta, ya Allah, kekalkan aku ya Allah. Hidup dalam iman, mati dalam iman. Aku nak masuk syurga bersama orang-orang beriman ya Allah. Ni sahabat-sahabat, jumlah statistik menegaskan bahawa 200 juta orang di seluruh dunia saat ini sedang mengidap penyakit gejala bunuh diri. 200 juta orang di seluruh dunia saat ini. Saat ini ni dah berapa puluh tahun sebelum kita belajar kitab Al-Tahzan ni, mengidap gejala bunuh diri. Hari ini bukti pandemik COVID, sahabat-sahabat, lebih ramai lagi kejadian bunuh diri, cuma kita tak tahu je. Yang kita sedih dulunya cerita tentang orang-orang non-Muslim yang bunuh diri. Sekarang sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, Siti Rupiah, Waalaikumsalam. Kadang-kadang nama tu nampak, Masya Allah. Okey, namun pertemuan terakhir menyebutkan bahawa minima 1 daripada 10 orang yang ada di dunia ini ditimpa gejala penyakit bunuh diri. Sahabat-sahabat, banyak tu 1 daripada 10. Waalaikumsalam Noni Nadia. Betul Rohana Yunus. Penyakit ini bukan sahaja hanya mengancam orang-orang dewasa, tetapi juga janin yang ada di dalam perut ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil, emosinya lagilah tak menentu. Tiba-tiba tengah hamil dapat tahu suami kahwin lain. Contoh kan sahabat-sahabat. Kan? Dalam mengandung anak sulung, Ustazah, mentang-mentang perut saya besar. Dia tak nak perut saya yang besar ni, Ustazah. Dia ingat perut saya besar ni kenapa? Kena buatan orang. Memanglah kena buatan orang. Masalahnya orang tu dia, Ustazah. Tapi suami saya tu tinggalkan saya pula. Oh, ada aduan-aduan macam ni. Sabar je lah aku nak gelak ke nak nangis ni. Macam ni. Isteri tengah mengandung dia buat hal. Isteri tengah mengandung ditinggalkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Siapa yang tak cantik ke isteri kau tengah mengandung tu? Siapa yang bagi isterimu mengandung? Macam itulah nak ceritanya. Cuba fikirlah sikit. Otak letak kat mana sahabat-sahabat? Minta maaf kena sebut macam ni kadang-kadang. Otak letak kat mana? Salahnya isteri saya tak cantik lah Ustazah masa mengandung. Lah, siapa yang buat bini kau mengandung? Kau pergi hantar dekat orang lain ke? Tak kan? Ni setan punya kerja. Sahabat,
Dulu dialah pujaan kan. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Lubang hidung pun jadi pujaan. Tapi bila bini mengandung tinggal. Dan tidak sedikit kekecewaan seorang wanita yang lemah agamanya sebenarnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang lelaki ni kuat. Orang perempuan, oh aku jadi pokok besar macam ni, kau yang buat secara halal. Bukan tak halal sahabat-sahabat, ditinggalkan. So emosi seorang wanita, akhirnya setan. Kalau laki kau boleh tinggalkan saat sekarang, nanti kalau anak kau lahir macam mana kau nak besarkan, lagilah kau susah. Ni setan ni membisik-bisikkan. Akhirnya ibu mengandung berapa ramai yang bunuh diri. Berlaku sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksud Apa tadi perkataan? Siapa yang nak join tabung umrah, sila WhatsApp saya. Jangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan ada di kalangan sahabat-sahabat latahzan saya ni ke saya salah baca. Siapa nak join tabung umrah Amanah Saham Akhirat, sila WhatsApp saya. Tak, Ustazah Zai tak pernah memberi nombor siapa-siapa, tak pernah meletakkan amanah itu kepada sesiapa, kecuali nombor Ustaz Azwan sahaja. Jangan main-main, jangan macam-macam dengan Ustazah Zai. Sebab tu saya jarang sebut perkara ni secara khalayak. Tapi saya dah tersebut dah tadi, saya takut ada yang ambil kesempatan. Siapa nak join tabung umrah ASA, sila bank in ke nombor akaun ni. Nombor akaun tu bukan Darul Fawaz punya. Nombor akaun tu Ustaz Azwan yang handle, sahabat-sahabat. Ni hati-hati ni, ke saya tersilap baca tadi. Siapa nak join tabung umrah ASA, sila hubungi saya. Saya tu siapa? Ustaz Azwan tak ada dalam grup ni. Saya tu bukan siapa-siapa, Ustaz Azwan. Kecuali Ustaz dah buat pengumuman, Ustaz Azwan dah sibuk, kita ada tim khidmat yang handle tabung tu contoh. Jangan macam-macam. Sekarang ni dalam nak buat baik, macam-macam. Berapa ramai yang kita tengah live ni kadang-kadang, tolong saya nak beli susu anak saya, bla bla bla. Ustazah PM tau. Bukan Ustazah tak PM. Tolong buat video call sekarang, tunjukkan anak mana yang dah 3 hari tak minum susu. Saya ada tim khidmat seluruh Malaysia untuk datang bantu. Sekarang kita balik yang kena. Ustazah ni sombong sangat nak datang-datang rumah, buat apalah. Kita nak menyantuni lah. Banyak berbenau dan menipu nyau sekian. Kan sahabat-sahabat. Okay, baik. Sebab tu benda ni kadang-kadang dengan yang follow kuliah-kuliah Ustazah, dia tahulah. Tapi ni lebih 1000 orang yang menonton. Sepatutnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada tim khidmat saya yang check nombor telefon. Terima kasih tim khidmat yang duk pin. Hanya itu nombor Ustaz Azwan, 0163649048. Jangan ada yang boleh PM saya. Yang saya tu bagi nombor akaun dia. No. Kita pegang walaupun sehari RM1, ini duitnya orang. Yang kita kena tunaikan amanah betul-betul. Please. Okay, anda sahabat-sahabat latahzan menjadi mata dan telinga Ustazah Zai. Tolong baik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Meremang bulu roma saya sahabat. Takut. Masya Allah takut zaman sekarang ni. Dalam pada kita nak buat kebaikan tu, ada je yang cengkelat nak buat jahat. Wa na'udzubillah min zalik. Mungkin saya tersilap baca dah tadi sebab dia laju sangat ke atas. Betul Rusnani Syamsuddin, kena hati-hati. Baik, kesedihan menjadi punca bunuh diri. Kesedihan menjadi punca bunuh diri. Sebab tu tadi dia tulis, jangan bersedih kerana sedih membawa derita. Jangan bersedih kerana sedih membawa derita. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah An-Nisa ayat 29. وَلَنْ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Jangan duk bunuh diri. Tapi kalau kita rujuk tafsir sahabat, membunuh diri ni bukan maksud bunuh diri pakai pisau, darah, kemudian mati. Bukan bunuh diri hak tu saja. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ni boleh dikatakan membunuh diri, bukan diri kita saja, tapi membunuh kehidupan orang Islam dengan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan kezaliman kita, dengan sikap jahat kita tu, menyebabkan orang macam tadilah. Disebabkan perangai kita, ada orang yang jadi down, jadi sedih, sampai bunuh diri.
diri dia ni hebat, makin bergaya, makin segala, tapi sebab perangai dia ni menyebabkan ada orang mati sebelum ajal. Anda faham ya? Saya sampai hati orang tu zalim kat saya, sampai hati. Sebenarnya sesama Islam bertolong bantu. Sesama Islam saling nak bantu macam mana dia boleh gembira, boleh naik, bukan saling menjatuhkan. So kadang-kadang kita rasa kita macam tak buat dosa, aku tak bunuh diri, aku tak ni. Tapi sikapmu yang menyebabkan orang Islam jatuh, kamu tunggu apa nanti balasan Allah di akhirat. Okey? Sebab umat Islam ni dipandang sebagai satu. Bukan engkau, dia. Tak. Umat Islam ni bersatu. Kalau ustazah nak senang, ustazah kena pastikan orang lain senang. Macam tu. Kita nak kena ada jiwa yang macam tu. That's why hati kita ni, nyampah. Ustazah tiba-tiba keluar. Sahabat. Macam mana nak cakap? Allahumma salli ala Muhammad. Malulah dia tu, tersyasyul. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana? Contoh. Hilang dah idea nak cakap macam mana, dah tadi lupa. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita jangan ada hati yang seronok tengok orang susah. Check. Scan hati semua. Scan, sanitize hati. Ada tak aku ni susah tengok orang senang? Macam ada je. Ada tak aku ni senang bila tengok orang susah? Macam ada je. Tak payah cakap kat ustazah, tak payah tulis kat ruang komen. Cakap kentang 1K, apa tu? Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak payah tulis kat ruang komen ni, ada ustazah, saya ada. Bila orang senang, saya susah. Bila orang susah, saya senang. Tak payah tulis kat ruang komen. Simpan. Ya Allah, ada aku ni. Semalam baru je berlaku. Jiran aku tukar kereta baru, tersengih-sengih tunjuk kat aku. Aku pula yang sedih. Pasal apa dah aku ni? Patut ya Allah, Kak, bestnya Kak beli kereta baru. Bolehlah saya tumpang pergi masjid. Masya Allah, seronok saya ni. Dream car saya ni, Kak. Tapi saya tak dapat pun tak apa. Kak dapat pun bolehlah saya intai-intai hari-hari kat rumah Kak ni. Kita seronok seperti mana dia seronok. Itu hati yang sihat. Tiba-tiba jiran kita kata, ya Allah ustazah, suami saya aksiden ustazah, sekarang dia kat hospital. Ya ke Kak? Ya Allah, kesiannya. Muka kau main simpati. Masuk dalam rumah, abang padan muka dia selama ni, sombong sangat dengan kita kan. Lah, tadi kesian sampai nangis-nangis. Masuk rumah kau bahagia pula. Adakan hati yang macam tu. Please sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang kenal hati kita. Bila kita belajar bab hati ni, Ustazah Zai nak share lah dengan anda. Ya Allah, kalau aku hati macam ni, macam mana aku nak masuk syurga, ya Allah? Ya Allah, kalau aku hati macam ni. Sebab tu kitab kecil 50 tanda-tanda orang munafik, sahabat. Sangat deep. 50 tanda-tanda orang munafik. Kita baca, ya Allah macam aku je, ya Allah macam aku je, ya Allah macam aku je, ya Allah macam aku je. Akhirnya terduduk. Tak boleh baca jadi ni. Bangkit. Ya Allah, aku tak nak jadi macam tu. Aku tak nak jadi macam tu. Aku tak nak jadi macam tu. Orang macam tu neraka. Tempat ni orang macam tu neraka. Itu pentingnya ilmu. Kita belajar untuk ubah diri kita. Bukan kita belajar, rasa sikap macam tu jiran saya lah tu Ustazah. Rasa sikap macam ni Pak Long saya Ustazah. Perangai memang macam tu. Lagi belajar, lagi nampak salah orang. Tak teropong diri sendiri. Ini masalah. Faham? Okey. Kita pergi surah Al-Baqarah ayat 195. Sahabat-sahabat, 195. Walan tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Apa binasa tu? Kau tahu kau bunuh diri, engkau ahli ibadah macam mana selama ni, amalan engkau tu semuanya hapus sia-sia bila engkau mati dalam keadaan bunuh diri. Dalil ini juga digunakan bagi para mujtahid, ulama-ulama kita mengeluarkan fatwa yang mengatakan rokok itu haram. Jangan left pula kalau ada orang lelaki. Ada ulama mengeluarkan fatwa rokok itu haram. Kenapa? Ayat inilah, jangan campakkan, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak binasa Ustazah, saya sehari rokok 2 kotak habis. Tak binasa, okey je. Sombong. Tapi doktor kata apa?
Ini paru-paru orang yang merokok. Hitam. Mudah. Dalam COVID ni contohnya, kajian-kajian menunjukkan sahabat-sahabat yang paru-parunya yang dah rosak sebab merokok lagi mudah untuk jalan terus. Macam tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan marah, jangan left dulu. Ustazah ni dah mula dah. Dulu tak pernah sentuh pasal rokok, ni sentuh pula pasal rokok. Ustazah bagi contoh apa yang mereka mengeluarkan fatwa demikian kerana perbuatan itu, sahabat-sahabat, penghisapan asap. Penghisapan asap itu boleh mencampakkan diri kepada kebinasaan. So mereka bahas mengikut dalil-dalil Al-Quran. Memanglah hang podok belajar 30 juzuk cari perkataan rokok dalam Quran, tak ada. Ini dicabar-cabar para ulama. Tak ada pun perkataan haram rokok dalam Quran. Tak ada pun dalam Quran haram dadah. So biar suka hati aku lah aku nak isap dadah pun. Suka hati aku lah aku nak merokok pun, tak ada pun. Itu sebab memandang jangan satu pandangan. Pandangan kita kena luas, sahabat-sahabat. Bukan kita pandang apa ada kat muka ustazah, tai lalat. Janganlah. Pandanglah selama lebih 40 tahun hidup ni, apa yang baik kita boleh tiru. Yang tak baik, tong sampahkan aja. Sebab ni manusia pendosa, banyak salah, banyak khilaf. Tak semestinya kopi yang Ustazah Zai buat paste kepada diri kita. No. Banyak buruknya, banyak kotornya, banyak hinanya. Jangan tiru. Kalau ada baiknya, tiru. Macam tu kita pandang orang. So orang kata jiran kau tu sebenarnya bukan orang bagus. Dulu sebelum dia pindah kat rumah kau tu, dia bla bla bla, jual dadah bla. Selama dia berjiran dengan aku baik. Aku pergi kerja, dia tolong angkatkan kain aku, baik. Pandang baiknya. Kenapa bila kita tahu tentang buruknya, tutup pintu lah, dia bagi salam jangan jawab, bukan penagih dadah dulu tu. Itu kebanyakan manusia yang hatinya rosak. Faham ya sahabat-sahabat? Berita-berita yang disiarkan oleh beberapa pegawai berita rasmi menyebutkan bahawa bekas Presiden Amerika Syarikat, Ronald Reagan, menderita stres dan sentiasa, kenapa kursi ni jadi macam makin kursi jadi macam makin rendah. Mohon terasa. Siapakah yang duduk di atasnya? InsyaAllah. Dan sentiasa bersedih. Presiden Amerika yang dulu-dululah. Penyakit ini menyerang beliau ketika usianya telah melewati 70 tahun. Di mana dia sepatutnya tidak lagi menghadapi tekanan. Orang tua-tua ni kita nak bagi santai-santai, sahabat-sahabat. Untuk ibadah, jangan bagi mak ayah kita stres. Please sahabat-sahabatlah tahzan. Kalau kita susah macam mana pun, tolonglah gembirakan wajah ketika berada di hadapan ibu ayah. Mak ayah kita tak cerita pun dia boleh baca hati kita. Ni rasa gaduh dengan laki ni. Dia rasa ada masalah ni. Kau okey ke long balik kampung ni macam murung je mak tengok. Alah sekilas apa? Air, sekilas ikan di air. Kau jangan kelentong lah mak. Mak tahulah kau tengah sedih ni. Contoh kan. Tak adalah mak, okey je. Kucing mati hari tu sebelum balik sini, okey je. Selagi kita boleh kontrol maco, jangan bagi mak ayah kita susah. Sahabat-sahabat. Ini sikit-sikit mak, laki tu tak guna mak. Kenapa? Dia gigit telinga. Alah gigit telinga tu tak apa. Tu nak romantik tu. Kan sahabat-sahabat. Maksudnya kita nak sebut, tunjukkan bahagia depan mak ayah kita. Mak ayah kita dah tua dah, jangan bagi tekanan, jangan bagi stres-stres. Cukup-cukuplah mereka susah berkali-kali saat mengandungkan, melahirkan, membesarkan kita. Sudah tua-tua ni bagi bahagia je kat mereka. Kalau janji jangan palsu kat mak ayah. Mak start bisnes baru ni. Kalau tengok ni pendapatan sebulan 5,000. Mak doakan Angah Angah akan bagi 3,000 dekat mak setiap bulan. Hamboi kemain janjinya. Lepas saja dapat 5,000, 3 hengget pun tak bagi kat mak. Mak mengharap. Mana 3,000? Tak ramailah mak yang mengharap macam tu. Tapi janji jangan dicapati. Okey? Macam itulah. Termasuklah yang menang-menang pilihan raya ke apa. Sekian dimaklumkan. Okey? Dan berkali-kali menjadi macam mana sahabat orang janji dia rasa macam dicapati tu. Macam mana dia tak rasa macam simpati kepada orang yang dia janjii.
Itu yang saya sampai, ya Allah, aku nak tidur pun aku nampak muka makcik tu. Aku dah janji dengan dia nak terbangkan ke Baitullah, ya Allah. Silap akulah tak tengok dokumen dia, ya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan jadi tak boleh nak terbang pada tarikh itu. Semoga urusan dia renyah lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk bagi dia membolehkan tu. Dia ada beberapa kes kadang-kadang macam tu. Terpencil lah kes tu, tapi tak sangka kena dekat dia. Okey, sahabat-sahabat, sebab yang dokumen sebelum ni saya pegang hanya IC. Dokumen lain saya tak pegang. So yang problem tu dokumen lain. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan bagi mereka tekanan berkali-kali sila hari bulan. Mereka stres. Wa na'udzubillah min zalik, daripada mudanya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, daripada mudanya dia nak sebutkan macam mana ya, menghadapi tekanan berkali-kali. Kita tak nak sampai ketua macam tu. Sebab tu dalam Islam cantik susunan. Orang tua-tua banyak kat masjid, banyak baca Quran, walaupun mata dah tak larat baca Quran. Kan orang muda pula tak reti-reti. Macamlah yang mati tu hanya orang tua. Hei orang muda, anda tak tengok ke di keliling anda berapa ramainya orang muda tiba-tiba pun mati serta-merta. Kan? Sebab kita sedang hidup. Orang hidup ni pasti mati. Siapa sahaja, kan? Bila-bila masa, jangan rasa kebal. No, okey? Baik, kita ambil An-Nisa ayat 78. Saya cuba habiskan muka surat ni lah. An-Nisa muka surat 78. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ayat ni kita dah baca dah kemarin. Meskipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Kematian, yakni ajal itu sentiasa mendatangi. Hang nak bina tembok macam mana? Macam orang putih yang Al-Mengongi itulah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa Al-Mengongi Ustaz Azai? Ada kan, dia percaya kiamat tu akan berlaku. Dia pergi bina banglo-banglo di bawah tanah. Sebab otak dia tu lah fikir logik. Otak dia kata kalau kiamat nanti atas tanah ni semua dah hancur lebok, jom aku nak pergi, aku ada banglo bawah tanah. Hang ingat apa? Kan? Allah is Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiada tolok banding kekuasaannya. Allah bila dah datangkan kiamat, bukan yang atas tanah je. Allah bongkar semua yang dalam tanah, termasuk orang yang mati beribu-ribu tahun dulu. Apatah lagi banglo hang yang baru buat tahun lepas tu. Macam itulah, tapi sebab mereka tak beriman. Mereka tak yakin kiamat tu akan berlaku sehingga menjungkirkan bumi. What's that? Menjungkirkan bumi dalam kitab Tafsir Al-Azhar, mentunggang terbalikkan. Hak yang gempa bumi ni, kita tengok sikit ciput dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ciput tu pun kita dah, ya Allah Ustazah, asyik baik jadi dekat Aceh, tak jadi dekat Malaysia. Ya Allah Ustazah, asyik baik gempa bumi tu dekat Sulawesi, bukan dekat tempat kita. Kita kata macam tu pun sebenarnya kita tidak baik. Sebab apa? Yang kat Sulawesi, kat Aceh tu ada saudara-saudara kita mati kerana gempa bumi. Sepatutnya kita doakan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey? Baik, kita nak tutup. Ramai orang yang terkenal dan khususnya orang yang menerjunkan diri ke dalam dunia seni. Dunia seni. Jiwanya halus. Diserang penyakit ini. Wa na'udzubillah min zalik. Kesedihan dan stres ini telah menjadi penyebab utamanya, bukan satu-satunya, atas kematian seorang penyair terkenal, Salah Jahin. Siapa yang Salah Jahin ni? Cuba anda Google. Yang pastinya orang seni lah, sahabat-sahabat. Begitu juga dengan Napoleon Bonaparte. Ini kita biasa dengar nama ni. Yang dikatakan mati kerana stres dan bersedih di tempat pengasingannya. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Kalimah dalam At-Taubah ayat 55. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Dan kelak nyawa mereka akan melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Kenapa dikatakan kafirun? Orang yang bunuh diri jelas mati dalam kafir. Walaupun nanti bila dia dibangkitkan di mahsyar, kenapa engkau golongkan aku di kalangan kafir ya Allah?
Aku dulu orang yang menyembah engkau ya Allah, ya permulaannya. Tapi engkau akhiri kehidupan engkau dengan bunuh diri. Kenapa punca aku bunuh diri? Sebab kau bagi aku sedih lah ya Allah. Nak berbahas pula dengan Allah. Sahabat-sahabat, sudah bukan masanya di akhirat. Kita kat dunia ni carilah ilmu dan faham agama. Allah nak kita macam mana sebenarnya. Okay? Semoga Allah redha, Allah beri faham kepada kita. Sebab Ustazah Zai tak boleh memberi kefahaman. Kita belajar, kita minta Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wahai Allah, beri kami faqih, beri kami faham dalam agama. Ajarkan kami ilmu ta'wil, ilmu memahami Al-Quran, wahai Allah. Okay? Sebab segala ilmu termasuklah tahzan, punca sumber utamanya adalah Al-Quran. Cuma Dr. Aida Al-Qarni membahaskan kepada kita berdasarkan pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian dalam masyarakat. Okay? Jadi ampun maaf, zahir batin, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak yang bertanya tentang nombor akaun tu. Ustazah tak suggest lah nombor akaun dulu. Anda WhatsApp lah dulu nombor tersebut. Tentang yang tajaan umrah tu, sekali lagi saya ulang, bukan taja diri kita. Kita niat dengan kita. Saya kan konsep saya suka macam ni. Kita bahagiakan orang, Allah akan bahagiakan kita. Sahabat-sahabat, yang penabung-penabung tu yang paling saya kagum. Ramai di kalangan mereka tu bukan orang kaya pun. Bukan orang dah sampai ke Mekah pun. Tapi dalam tempoh lebih 5 tahun ni Ustazah handle, ada orang yang datang bertemu Ustazah. Ya Allah Ustazah, saya dapat rezeki Ustazah. Tiba-tiba je kan anak saya bawa saya ke Mekah. Padahal anak saya ni bukannya orang senang Ustazah. Saya yakin ni berkat saya istiqamah dengan tabung umrah ASA. Masya Allah cik. Saya jumpa keajaiban-keajaiban cerita dengan orang yang paksa diri istiqamah. Aku nak beli pisang goreng lah RM3. RM3 apa? Aku nak beli RM2 je lah. RM1 lagi letak bawah bantal. Nanti cukup bulan aku nak bank in dekat Darul Fawaz. Kita menahan nafsu nak beli RM3 pisang goreng, simpan RM1 untuk apa? Untuk orang lain. Inilah istiqamah. Sebab kalau kita beli RM3 pisang goreng, tahu dah 5-6 ketul itu kita buang tong sampah, dah sejuk, tak sedap makan. Dengan beli RM2 berebut-rebut anak-anak suami nak makan. Sedap pula pisang goreng ni, sedap pula. Rupanya berkat, sebab RM1 tu kita asingkan untuk warga emas fakir miskin. Anda rasakan jiwa istiqamah ni memang indah. Sebab tu sahabat-sahabat, setan sangat istiqamah nak bagi kita tak istiqamah. Faham ke faham? Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insya-Allah pukul, besok hari apa? Khamis 7 pagi lagi insya-Allah. Assalamualaikum, bye bye. Awak tak boleh stop.